Adakah Anda semua berpikir selagi setiap hari masih boleh keluar berjalan-jalan dan membeli sayur, badan kita dikira masih kuat? Terutamanya, apabila laporan pemeriksaan kesehatan tidak menunjukkan sebarang tanda amaran, kita merasakan perkataan-perkataan yang menggerunkan, seperti serangan jantung, stroke, dan darah beku sangat jauh dari diri kita. Biar saya ceritakan satu case benar. Encik Halim, seorang penduduk di kawasan perumahan kami yang berusia 65 tahun, sentiasa sihat. Setiap pagi beliau akan berada di taman, berbual mesra sambil bersenam, tai chi bersama rakan-rakannya, suaranya lantang dan wajahnya kemerah-merahan, nampak sehat, tetapi tiada siapa yang menyangka pada suatu hari, tidak lama selepas makan tengah hari, keluarganya mendapati separuh badan. Encik Halim tidak dapat bergerak, mulutnya herot, dan pertuturannya menjadi tidak jelas. Beliau segera dihantar ke hospital. Keputusan diagnosisnya bagaikan halilintar membelah bumi, stroke yang teruk. Semua orang tidak faham bagaimana seorang yang nampak sehat pada waktu pagi boleh tiba-tiba rebah. Sebenarnya, banyak perkara yang tiba-tiba di dunia ini bukanlah benar-benar tiba-tiba. Ia seperti gunung ais yang kelihatan di permukaan air hanyalah sebahagian kecil. Bahaya yang sebenar telah lama tersembunyi di bawah permukaan air. Darah beku, pembunuh senyap di dalam salur darah kita, adalah seperti itu. Ia tidak akan memberitahu Anda secara terang-terangan bahwa ia telah tiba. Sebaliknya, ia akan menguji hat kesehatan Anda secara senyap melalui beberapa isyarat yang sangat halus yang sering kita salah anggap sebagai fenomena normal penuaan. Anda pasti tidak akan menyangka cara paling awal untuk mengesan pembunuh senyap ini adalah melalui aktiviti yang paling biasa Anda lakukan setiap hari. Berjalan. Kaki Anda sebenarnya adalah penggerak darah beku yang paling sensitif di seluruh badan. Apabila Anda berjalan, cara Anda berjalan, apa yang dirasai oleh kaki Anda, dan tindak balas badan Anda selepas berjalan adalah seperti sebuah pengimbas salur darah yang paling tepat, sentiasa melaporkan keadaan sebenar salur darah Anda. Dalam video hari ini, saya akan mengajar Anda semua untuk memahami 4 isyarat darah beku yang paling mudah dikesan semasa berjalan. Keempat-empat isyarat ini tiada kaitan dengan penat, letih, atau usia tua. Sebaik sahaja ia muncul, ia bermakna salur darah Anda mungkin benar-benar telah tersumbat. Ia adalah amaran yang paling jelas dan mendesak dari dalam badan Anda. Saya tersumbat di sini, cepat selamatkan saya. Jika Anda mempunyai tabiat berjalan, sila tonton video hari ini hingga habis. Kerana beberapa masalah kecil yang nampak remeh ini mungkin merupakan latihan terakhir sebelum datangnya penyakit besar di masa hadapan. Jangan lagi menenangkan diri dengan alasan sudah tua memang begini. Kita tidak boleh mengabaikan walau sekalipun permintaan tolong dari badan kita. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas maklumat kesehatan yang lebih praktikal di masa hadapan. Di saluran kesehatan warga emas ini, kami hanya berkongsi kebenaran kesehatan yang jarang diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan topik hari ini. 4 isyarat darah beku yang mungkin muncul semasa berjalan. Isyarat 1. Betis bengkak sebelah selepas berjalan. Ini adalah isyarat yang paling mudah diabaikan. Pernahkah Anda mengalami pengalaman ini? Hari ini Anda tidak berjalan jauh, laluannya sama seperti biasa, masanya pun sama. Tetapi apabila pulang ke rumah dan menanggalkan kasut, buku lali atau betis Anda tiba-tiba bengkak tanpa sebab. Jika ditekan dengan jari, ia akan meninggalkan lekuk yang jelas dan lambat untuk kembali seperti sedia kala. Apabila disentuh, ia terasa tegang, berat, dan ada sedikit rasa sengal yang tidak dapat digambarkan. Ramai orang akan berpikir hari ini berjalan penat, kaki bengkak, rendam kaki dan baring sekejap pasti akan oke. Jika Anda berpikir begitu, Anda silap besar. Puan Laila yang baru sahaja menyambut hari jadinya yang ke-62, mempunyai sejarah tekanan darah tinggi tetapi terkawal dengan baik.
Hobi terbesarnya ialah berjalan di taman selama 40 menit setiap petang tanpa gagal. Tetapi sejak sebulan yang lalu, beliau mendapati buku lali kirinya selalu bengkak seperti pau selepas berjalan sehingga kasutnya terasa ketat. Beliau berpikir, pasti sebab dah tua, fungsi kaki merosot. Beliau tidak mengambil endah perkara itu. Sehinggalah pada suatu hari bukan sahaja kakinya bengkak, tetapi ia juga disertai dengan rasa sakit yang mencucuk. Barulah anak-anaknya menghantarnya ke hospital. Hasil imbasan ultrasound vaskula mendapati beliau mengalami trombosis vena dalam DVT di bahagian bawah kaki. Vena di kaki kirinya telah tersumbat. Nasib baik beliau datang awal. Jika darah beku itu tertanggal dan bergerak ke paru-paru, ia boleh menyebabkan embolisme pulmonari yang membawa maut. Apakah prinsip di sebalik ini? Sebenarnya ia sangat mudah difahami. Bayangkan salur darah vena di kaki kita sebagai jalan sehala yang bertanggung jawab mengepam darah kembali ke jantung. Apabila satu halangan yang dipanggil darah beku terbentuk di jalan ini, laluan darah untuk pulang akan tersumbat. Darah tidak dapat kembali dan terpaksa berkumpul di situ. Sekeir yang banyak akan meresap keluar dari salur darah ke dalam tisu dan secara semula jadi kaki Anda akan bengkak. Apabila kita berjalan, degupan jantung menjadi lebih laju dan peredaran darah juga meningkat. Ini seperti menambahkan lebih banyak lalu lintas ke jalan sehala yang sudah sedia sesak. Akibatnya, kesesakan menjadi lebih teruk dan bengkak akan muncul dengan lebih cepat dan lebih jelas. Oleh itu sila perhatikan dengan teliti. Terdapat 4 perbedaan utama antara bengkak akibat darah beku dan bengkak biasa akibat keletihan. Selalunya hanya pada sebelah kaki. Bengkak akibat darah beku biasanya berlaku pada sebelah kaki sahaja. Jarang sekali kedua-dua belah kaki bengkak dengan cara yang sama pada masa yang sama. Jika Anda mendapati hanya sebelah kaki yang selalu bengkak manakala sebelah lagi tidak, Anda perlu berwaspada sepenuhnya, disertai rasa sakit dan tegang. Ia bukan sekadar bengkak. Anda juga akan merasakan kulit menegang, sakit di bahagian dalam, sengal, malah sakit yang jelas apabila menekan bahagian betis. Warna kulit mungkin berubah. Kulit pada kaki yang bengkak mungkin kelihatan kemerahan atau keunguan yang tidak normal. Suhunya juga mungkin lebih tinggi sedikit berbanding kaki sebelah. Tidak surut sepenuhnya selepas berehat. Bengkak biasa akibat keletihan akan reda pada keesokan harinya selepas mengangkat kaki dan berehat semalaman. Tetapi bengkak yang disebabkan oleh darah beku mungkin tidak akan pulih sepenuhnya walaupun pada keesokan paginya. Jika Anda berulang kali mengalami mana-mana keadaan di atas selepas berjalan, sila buang sikap acuh tak acuh Anda. Jangan lagi coba menenangkan diri dengan alasan berjalan terlalu banyak atau buah pinggang tidak baik. Ini berkemungkinan besar adalah isyarat kecemasan paling langsung dari salur darah di kaki Anda. Cara yang paling bertanggung jawab untuk diri Anda adalah dengan segera ke hospital untuk berjumpa pakar bedah vaskular atau pakar perubatan vaskular periferal untuk pemeriksaan. Isyarat 2, kaki terasa berat seperti diisi plumbum, perlu berehat selepas beberapa langkah. Isyarat ini sangat mengelirukan. Ramai orang akan menganggapnya sebagai penurunan stamina. Encik Bakar, Singslifah tahun, sebelum bersara adalah seorang eksekutif yang aktif, badannya sentiasa sehat. Berjalan adalah saat yang paling dinikmatinya dalam sehari. Setiap hari, beliau mesti berjalan 5 hingga 6.000 langkah. Tetapi, sejak setengah tahun yang lalu, beliau mendapati dirinya semakin malas. Baru sahaja berjalan dari pintu rumah ke taman perumahan, jarak yang hanya beberapa ratus meter, beliau sudah merasakan kedua-dua kakinya mulai terasa berat, sengal, dan tidak bertenaga, seolah-olah diisi plumbum. Setiap langkah terasa sangat sukar, dan beliau terpaksa berhenti berehat selama 1 atau 2 menit sebelum boleh meneruskan perjalanan. Pada mulanya, beliau juga berpikir ia disebabkan oleh usia tua dan stamina yang menurun. Ditambah pula cuaca panas adalah normal untuk merasa penat jika berjalan laju. Tetapi masalahnya menjadi semakin teruk. Bukan saja kakinya terasa berat, ia juga disertai dengan degupan jantung yang laju, sesak nafas, dan dada terasa sesak. Barulah beliau merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ini bukan keletihan biasa, ini adalah keletihan yang tidak normal. Atas desakan keluarga, beliau pergi ke hospital untuk pemeriksaan.
Hasilnya, beliau juga didapati mempunyai pembentukan darah beku di vena kakinya. Otot kaki kita adalah seperti engine. Semasa bersenam, ia memerlukan banyak darah untuk membekalkan oksigen dan tenaga. Salur darah yang sehat adalah seperti lebuh raya yang langkar sentiasa menghantar bekalan darah. Tetapi apabila ada darah beku yang menjadi penghalang, lebuh raya itu bertukar menjadi jalan kampung yang sesak. Apabila Anda mula berjalan, otot kaki Anda menjerit, "Saya perlukan lebih banyak darah." Tetapi karena salur darah tersumbat, bekalan menjadi sangat tidak mencukupi. Otot yang kekurangan darah dan oksigen secara semula jadi akan membantah dengan menghantar isyarat sakit dan kebas, memaksa Anda untuk berhenti. Apabila Anda berhenti dan berehat, permintaan otot terhadap darah berkurangan, bekalan yang sedikit itu mencukupi buat sementara, dan simptom pun akan reda. Perbezaan asas antara rasa berat berjalan berhenti ini dengan keletihan biasa adalah seperti berikut. Sila berwaspada, berlaku secara berkala. Ia bukan rawa, tetapi sangat berirama. Anda mungkin akan mengalami simptom setiap kali berjalan pada jarak yang lebih kurang sama. Sama ada beberapa ratus meter atau beberapa puluh meter. Rasa lega selepas berehat. Ciri terbesarnya ialah selagi Anda berhenti dan berehat seketika, rasa tidak selesa akan berkurangan atau hilang dengan ketara, membolehkan Anda terus berjalan lagi. Disertai simptom lain, dalam kes yang teruk, selain daripada kaki, ia mungkin disertai dengan ketidakselesaan seluruh badan, seperti sesak nafas, jantung berdebar, dan keletihan. Berlaku di bahagian tertentu, rasa berat dan sengel ini biasanya tertumpu di bahagian betis. Oleh itu, jangan lagi menganggap ketidakupayaan untuk berjalan ini sebagai sudah tua dan tidak berguna. Ini berkemungkinan besar adalah amaran serius dari sistem peredaran vena Anda, dan ia adalah tanda awal tipikal bagi trombosis vena. Terutamanya bagi rakan-rakan yang mempunyai tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, atau perokok tegar. Sebaik sahaja keadaan ini berlaku, jangan berlengah walau sesaat pun. Segeralah ke hospital untuk pemeriksaan. Jangan tunggu sehingga salur darah tersumbat sepenahnya, kerana penyesalan tidak akan berguna lagi. Isyarat 3. Tiba-tiba sesak nafas. Berpeluh sejuk semasa berjalan. Ini adalah isyarat yang paling berbahaya dan membawa maut di antara semua isyarat. Jika Anda mengalaminya semasa berjalan, Anda mesti segera mendapatkan bantuan. Ramai orang apabila mendengar sesak dada dan tidak boleh bernafas, reaksi pertama mereka ialah serangan jantung atau fungsi jantung dan paru-paru yang lemah akibat usia. Tetapi kadangkala kebenarannya jauh lebih menakutkan. Puncaknya mungkin bukan di jantung, tetapi di paru-paru Anda. Ini bukan penyakit jantung. Ia mungkin embolisme pulmonari yang membawa maut. Embolisme pulmonari dikenali sebagai pembunuh nomor 1 dalam kalangan penyakit trombotik karena ia berlaku dengan cepat, mempunyai kadar kematian yang tinggi, dan sangat pandai menyamar. Puncaknya selalunya bukan di paru-paru, tetapi di vena dalam di kaki kita. Apabila darah beku di kaki menjadi tidak stabil dan tertanggal, ia akan bergerak seperti sebutir peluru mengikut peredaran darah melalui jantung dan akhirnya tersekat di arteri yang menuju ke paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Sebaik sahaja ia tersumbat, badan akan serta-merta kekurangan oksigen, lalu mencetuskan satu siri tindak balas yang membawa maut. Sila ingat tanda-tanda tipikal embolisme pulmonari semasa berjalan. Kesukaran bernafas yang tidak sepadan dengan aktiviti. Baru sahaja berjalan beberapa langkah di jalan rata atau menaiki cerun landai, Anda sudah mengalami sesak dada yang teruk, rasa tertekan, seolah-olah udara tidak dapat disedut masuk dan pernafasan menjadi laju. Panik tanpa sebab dan berpeluh sejuk. Pada masa yang sama dengan sesak dada, ia disertai dengan degupan jantung yang sangat laju, malah perasaan takut seolah-olah akan mati dan berpeluh sejuk dengan banyak. Mungkin disertai pening dan loya kerana otak kekurangan oksigen yang teruk. Anda mungkin akan mengalami pening, pandangan kabur, tidak dapat berdiri dengan stabil, malah rasa ingin muntah, bibir dan kuku menjadi kebiruan.
Ini adalah tanda tipikal badan kekurangan oksigen. Siapakah yang perlu lebih berhati-hati? Mereka yang perlu duduk untuk jangka masa yang lama seperti bermain mahjong, perjalanan jauh dengan kereta, terbaring di katil untuk masa yang lama, baru sahaja menjalani pembedahan besar, terutamanya pembedahan ortopedik, atau mereka yang baru sahaja melalui perjalanan jauh dengan kapal terbang atau kereta api adalah golongan berisiko tinggi untuk embolisme pulmonari. Ini karena apabila tidak bergerak untuk masa yang lama, darah mudah bertakung di bahagian bawah kaki dan membentuk darah beku. Oleh itu, jika Anda berulang kali mengalami simptom di atas semasa berjalan atau menaiki tangga, jangan sekali-kali menjelaskannya dengan alasan penat atau sudah tua. Ini mungkin badan Anda sedang membunyikan penggerak tahap tertinggi. Sila berhenti serta-merta, minta bantuan orang di sekeliling Anda, dan tanpa teragak-agak hubungi talian kecemasan. Masa adalah nyawa, jangan berlengah, walau sesaat pun. Isyarat 4. Kaki terasa sejuk semasa berjalan. Isyarat ini juga mengelirukan dan sering disalah anggap sebagai kaki sejuk karena tua atau badan yang lemah. Ramai orang, apabila merasakan kaki mereka sejuk, secara otomatik menganggap ia disebabkan oleh buah pinggang yang lemah atau karena tidak memakai pakaian yang cukup tebal. Jadi mereka merendam kaki, menampal plaster herba, memakai stocking yang lebih tebal, pelbagai cara dicoba. Tetapi tahukah Anda? Jika Anda memakai pakaian yang cukup tebal, cuaca tidak sejuk, tetapi setiap kali keluar berjalan, kaki Anda menjadi sejuk seperti ais, malah terasa kebas, ia mungkin bukan kesejukan biasa, tetapi salur darah arteri di kaki Anda telah tersumbat. Mari kita lihat kes Pak Cek Tan yang berusia 70 tahun. Beliau sangat mementingkan kesehatan dan percaya bahwa kehidupan terletak pada pergerakan. Beliau gencar berjalan setiap pagi dan petang, berharap dapat melangkarkan peredaran darah. Tetapi baru-baru ini, beliau mendapati satu perkara aneh. Setiap kali berjalan, kakinya menjadi sejuk seperti ketulan ais. Kadang-kadang, rasa sejuk itu boleh menembusi 2 lapisan stocking tebal dan menusuk hingga ke tulang. Beliau menyangka penyakit kaki sejuk lamanya berulang kembali. Beliau telah mencoba pelbagai jenis krim herba tetapi tidak berkesan. Beberapa hari kemudian, kakinya bukan sahaja sejuk, tetapi juga mulai terasa kebas, warnanya menjadi pucat, dan selepas berjalan beberapa langkah, beliau merasakan kaki itu seolah-olah bukan miliknya, hilang deria rasa. Barulah beliau panik dan meminta anaknya membawanya ke hospital. Hasil imbasan arteri membuatkan Pak Cek Tan terkejut. Salur darah arteri di buku lali kanannya telah menyempit lebih daripada 75%, berada di ambang pembentukan darah beku. Tanda-tanda trombosis arteri adalah berlawanan sama sekali dengan trombosis vena yang kita bincangkan tadi. Anda boleh faham seperti ini? Arteri adalah seperti pipe pemanas yang bertanggung jawab menghantar darah panas yang membawa oksigen dan haba dari jantung ke hujung anggota badan. Vena adalah seperti pipe kumbahan yang bertanggung jawab membawa balik darah sisa yang telah digunakan dari anggota badan. Jadi, jika vena tersumbat, ia seperti saliran air tersumbat, menyebabkan bengkak dan sakit. Manakala jika arteri tersumbat, ia seperti bekalan pemanas terputus, menyebabkan rasa sejuk, kebas, dan pucat. Apabila Anda mulai berjalan, otot kaki memerlukan lebih banyak darah panas untuk bekerja. Tetapi jika pipe pemanas arteri ini sudah sempit atau tersumbat, bekalan haba tidak dapat dihantar. Kaki Anda secara semula, jadi akan menjadi semakin sejuk dan kebas apabila Anda berjalan. Sila periksa sama ada Anda mengalami keadaan berikut. Kaki sentiasa sejuk. Walaupun Anda memakai pakaian yang hangat, tangan Anda panas, dan badan Anda tidak sejuk, tetapi kaki Anda sentiasa sejuk. Semakin berjalan, semakin sejuk, suhu kaki Anda menurun dan bukannya meningkat semasa berjalan. Ia akan menjadi lebih baik sedikit jika Anda berhenti dan berehat seketika. Perbezaan suhu yang ketara antara dua kaki. Sebelah kaki mempunyai suhu normal manakala sebelah lagi terasa lebih sejuk. Warna dan deria rasa yang tidak normal, kaki atau jari kaki yang sejuk kelihatan lebih pucat berbanding sebelah lagi, malah mungkin mempunyai tompok-tompok. Ia terasa kebas seolah-olah Anda memakai stocking. Bulu kaki gugur dan kulit menipis.
Kekurangan bekalan darah untuk jangka masa panjang juga akan menyebabkan bulu di kaki gugur dan kulit menjadi nipis serta berkilat. Jika Anda mengalami situasi yang serupa, jangan berlengah lagi. Jangan pikir merendam kaki boleh menyelesaikan masalah. Itu hanya merawat simptom, bukan puncanya. Cara yang sebenar adalah dengan pergi ke hospital untuk membuat imbasan arteri di kaki Anda untuk melihat sama ada pipe pemanas Anda benar-benar hampir tersumbat. Masalah salur darah tidak berlaku dalam sehari, tetapi jika dikesan dan dirawat sehari lebih awal, ia boleh mengelakkan amputasi atau akibat yang lebih serius. Jangan tunggu sehingga kaki Anda hilang dari rasa sepenahnya dan tidak boleh berjalan, barulah Anda menyesal. Rakan-rakan, selepas mendengar keempat-empat isyarat ini, adakah Anda berasa sedikit risau? Ramai orang berpikir apabila sudah tua adalah normal jika kaki menjadi kurang cergas, sedikit bengkak, sedikit berat, sedikit sejuk, atau sedikit mengah. Sekarang Anda semua sepatutnya faham, di sebalik kenormalan yang kita biasa lihat ini, mungkin tersembunyi bahaya yang membawa maut. Menurut statistik global, lebih daripada 10 juta orang kehilangan nyawa setiap tahun akibat penyakit trombotik seperti serangan jantung, stroke, dan embolisme pulmonari. Majoriti tragedi ini sebenarnya boleh dikesan dan dielakkan lebih awal. Pembentukan darah beku tidak berlaku serta-merta. Ia adalah proses penyumbatan salur darah kita yang berlaku secara perlahan-lahan. Dan isyarat penyumbatan ini sebenarnya tersembunyi dalam setiap langkah yang Anda ambil semasa berjalan setiap hari. Rakan-rakan, perkongsian hari ini akan berakhir di sini. Akhir sekali, mari kita imbas kembali dan rumuskan secara ringkas perkara-perkara penting hari ini untuk memudahkan Anda membuat pemeriksaan kendiri. 4 isyarat kecemasan darah beku yang paling mudah dikesan semasa berjalan. Isyarat bengkak pada sebelah betis atau buku lali tanpa sebab selepas berjalan dan meninggalkan lekuk apabila ditekan. Isyarat berat, kaki terasa berat seperti diisi plumbum selepas berjalan tidak jauh dan perlu berhenti berehat untuk melegakannya. Isyarat sesak nafas, sesak dada dan nafas tercungap-cungap serta berpeluh banyak walaupun dengan aktiviti ringan. Isyarat sejuk. Walaupun memakai pakaian hangat, kaki menjadi semakin sejuk apabila berjalan, malah menjadi kebas dan berubah warna. Jika Anda atau ahli keluarga Anda mengalami mana-mana tanda di atas semasa berjalan, tolong jangan lagi berdalih dengan alasan seperti sudah tua atau letih. Ini berkemungkinan besar adalah darah beku. Ia adalah isyarat kecemasan terakhir dan paling mendesak dari salur darah Anda. Memberi perhatian secara aktif kepada perubahan badan. Anda bukanlah satu tindakan yang paranoid, tetapi ia adalah pengurusan yang paling proaktif dan bijak untuk nyawa Anda sendiri. Saya harap semua orang dapat memiliki sepasang kaki yang sehat dan melangkah di jalan menuju usia yang panjang. Saya berharap perkongsian hari ini dapat membawa bantuan yang sebenar kepada kesehatan Anda dan keluarga Anda. Jika Anda merasakan ia bermanfaat, sila like, subscribe, dan kongsikan kepada orang yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan kebijaksanaan kesehatan ini bersama-sama. Kita jumpa lagi di video seterusnya.